Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadis yang keempat. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. ورواه البخاري عن أنس قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Rawahul Bukhari. Maksudnya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma katanya, semasa kami dalam peperangan Tabuk, Nabi ada bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang tidak dapat menyertai peperangan kerana sakit. Ke mana kamu berjalan dan lembah mana sahaja kamu harungi, mereka bersama kamu. Menurut satu riwayat lain, mereka tetap mendapat pahala bersama-sama kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, semasa kami kembali daripada peperangan Tabuk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang terhalang daripada menyertai peperangan kerana sakit. Di mana sahaja kita berjalan, ke hulu atau ke lembah, mereka tetap bersama kita. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dua hadis yang kita bacakan ini berkait di antara satu sama lain kerana ia mempunyai sebab wurud yang sama, iaitu apabila berlakunya satu peperangan Tabuk yang berlaku pada bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah, iaitu selepas daripada peristiwa pembukaan Mekah. Setelah Nabi SAW berjaya membuka kota Mekah, ini satu kemenangan yang sangat besar, dan berita ini tersebar ke seluruh pelosok tanah Arab, khususnya di sebelah utara, kerana ia berada di bawah pengaruh kerajaan Rom ataupun Empayar Rom Byzantine. Adapun semenanjung Arab juga berada di bawah pengaruh Empayar Rom, tetapi tidak sama seperti di sebelah utara tanah Arab yang berada secara langsung. Kabilah-kabilah Arab di situ, mereka taat, patuh dan berada di bawah Empayar Rom Byzantine.
Bila berita ni sampai kepada mereka, maka mereka menganggap ia adalah satu ancaman yang besar kepada Empayar Rom. Lalu mereka menghantar bala tentera untuk menyerang Al-Madinatul Munawwarah. Bala tentera tidak kurang daripada 40,000 orang. Diketuai oleh orang-orang Rom dan juga disertai oleh kabilah-kabilah Arab yang bersama-sama dengan mereka daripada kalangan kabilah Lakham, Juzam dan Ghassan. Berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan untuk keluar daripada Madinah dan pergi ke arah bala tentera Rom. Bukan menunggu di Madinah. Namun begitu, keadaan pada ketika itu sangat menyusahkan. Yang pertama kerana musim kemarau. Makanan payah. Dalam masa yang sama, kebun-kebun kurma sedang mekar. Buahnya hanya tunggu masa saja untuk dikutip. Maka sudah tentu ia memberi satu cabaran yang sangat besar kepada penduduk Madinah. Dalam keadaan begitu, Nabi SAW mengerahkan mereka untuk keluar berperang. Dan juga perjalanannya sangat jauh. Maka sudah tentulah memerlukan kepada pengorbanan harta benda yang sangat besar untuk menampung perjalanan bala tentera yang jumlahnya begitu ramai. Setelah Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, Nabi buat keputusan, kita kena keluar dan hadapi bala tentera Rom. Lalu Nabi SAW mengerahkan para sahabat untuk menderma. Maka berlumba-lumba para sahabat menderma harta benda mereka. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menderma sebanyak 900 ekor unta sekali dengan pelana dia dan peralatan-peralatannya. Dan sebanyak 100 ekor kuda, merupakan satu jumlah yang sangat besar. Dan duit pula, beratus duit dirham dan tidak kurang daripada 1000 duit dinar. Begitulah juga para sahabat lain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beri semua harta dia. Bila Nabi tanya apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu, Sayyidina Abu Bakar kata, aku tinggal kepada mereka Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar beri separuh daripada hartanya. Termasuklah juga daripada kalangan sahabat-sahabat yang miskin. Datang berjumpa dengan Nabi, beri beberapa biji buah tamar. Kerana itu sahaja apa yang ada kepada mereka. Puak-puak munafik pula mempermain-mainkan Nabi SAW dan orang-orang beriman. Mereka kata, macam mana Muhammad dan para sahabatnya nak hadap bala tentera Rom, kuasa besar dunia pada ketika itu. Maka rekah ceritanya, Nabi SAW keluar memimpin bala tentera seramai 30,000 orang. Lalu setelah sampai ke tempat yang ditujui, satu tempat yang bernama Tabuk, dalam perjalanan yang begitu panjang, Nabi berada di Tabuk selama 20 hari. Capur perjalanan pergi balik lebih kurang 50 hari. Satu tempoh yang sangat lama.
Berita ni sampai kepada bala tentera Rom, menyebabkan ketakutan melanda diri mereka. Lalu mereka lari dan tidak berlaku peperangan. Walaupun tidak berlaku peperangan, tetapi peristiwa ini dinamakan juga sebagai peperangan Tabuk. Kerana ia satu kemenangan peperangan kepada Nabi SAW dari sudut moral dan psikologi. Maknanya, ini satu mesej yang sangat penting kepada kuasa besar dunia Rom ketika itu. Walaupun mereka mempunyai jumlah tentera yang ramai nak hancurkan Madinah, tetapi Nabi SAW dan para sahabat tidak tunggu di Madinah. Mereka keluar dengan kelengkapan-kelengkapan yang mereka ada nak pergi hadap bala tentera Rom. Akhirnya tentera Rom lari bertempiaran. Jadi ini satu kemenangan moral dan psikologi yang sangat penting kepada tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berangkat pulang. Dalam perjalanan pulang itulah Nabi SAW menyebut sabdanya dalam hadis yang kita bacakan ini, iaitu Nabi SAW bersabda, "Inna bil madinati larijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajri." Yang bermaksud, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang tidak dapat menyertai peperangan kerana sakit, ke mana kamu berjalan dan lembah mana sahaja kamu harungi, mereka bersama kamu. Menurut satu riwayat lain, mereka tetap mendapat pahala bersama-sama kamu. Hadis ini memberi pengajaran niat mempunyai peranan dan kedudukan yang tinggi dalam sesuatu amal kebajikan. Di mana Nabi sebut dalam hadis ini, walaupun di sana terdapat para sahabat yang tidak bersama-sama dengan kita pergi untuk berperang dalam perang Tabuk ini, mereka berada di Madinah kerana keuzuran-keuzuran, kerana mereka sakit ataupun kerana sebab-sebab yang lain yang diizinkan oleh syarak, mereka tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang ada dalam diri mereka. Di sini penting niat yang soleh dalam hati kita. Sebab itulah Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab ikhlas. Kerana niat sebahagian daripada amalan hati. Bila kita berniat dengan soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala. Yang kedua, orang yang uzur yang berniat menyertai peperangan, dia juga mendapat pahala seperti orang yang berperang. Di mana orang yang uzur tak boleh pergi berperang, dia niat, dia juga boleh pahala seperti orang berperang. Maka kita boleh kiaslah dalam perkara ini, termasuklah juga dalam amalan dan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya, jika sekiranya seseorang itu sentiasa melazimi sembahyang jemaah di masjid, kemudian dia sakit, ataupun kerana sebab-sebab yang tertentu seperti hari ini yang berlaku, bila berlakunya PKP, tak boleh pergi ke masjid, yang mana sebelum ni kita tidak pernah terbayang apa yang berlaku ini. Kerana PKP, kerana nak elok daripada merebaknya wabak, tak boleh pergi ke masjid. Di mana sebelum daripada PKP, dia seorang yang selalu melazimi masjid. Maka dengan niat yang ada dalam hatinya itu, Allah Ta'ala beri pahala penuh. Bukan sahaja pahala niat, bahkan juga pahala amalan tersebut, kerana dia terhalang tidak dapat pergi. Yang ketiga, orang yang uzur syar'i dikecualikan daripada mengerjakan kewajipan yang tertentu. Ini di antara kehebatan syariat Islam yang tidak terdapat pada syariat-syariat yang lain. Iaitu salah satu daripada ciri-cirinya at-tasamuh.
at-tasamuh yang terdapat dalam syariat Islam. Tolak ansur. Kelonggaran-kelonggaran dalam semua perkara. Dalam perkara ibadah dan lain-lain lagi. Dalam perkara ibadah sebagai contoh, apabila seseorang itu bermusafir, maka dibolehkan kepadanya untuk jamak qasar. Dalam perkara ibadah juga, semayang, jika sekiranya seseorang itu sakit, walaupun salah satu daripada rukun semayang kena berdiri, jika sekiranya dia sakit tak boleh berdiri, maka dibolehkan kepadanya untuk semayang dalam keadaan duduk. Begitulah juga jika sekiranya seseorang itu diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa, kerana dia sakit tak boleh berpuasa, maka boleh qada puasa tersebut. Maka di sini mengeluarkan hukum-hukum syarak yang banyak, walaupun sebab wurud hadis ini berkait dengan peperangan. Orang yang uzur diizinkan oleh syarak, dikecualikan daripada mengerjakan kewajipan berperang pada jalan Allah. Tetapi ia juga terpakai dalam hukum hakam yang lain sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan juga dalam hadis yang kedua yang kita bacakan ini, yang kita sebutkan tadi berkait, yang mana Nabi sebut, inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ba wala wadiya illa wahum ma'na habasahum al-uzur. Nabi bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang terhalang daripada menyertai peperangan kerana sakit. Di mana sahaja kita berjalan ke hulu atau ke lembah, mereka tetap bersama kita. Pengajaran daripada hadis ini, niat mempunyai peranan dan kedudukan yang tinggi dalam setiap amal kebajikan. Yang kedua, orang yang uzur sakit berniat menyertai peperangan akan mendapat ganjaran pahala juga, sama seperti orang yang berperang. Yang ketiga, orang yang uzur syar'i dikecualikan daripada mengerjakan kewajipannya tertentu. Pengajarannya lebih kurang sama dengan hadis yang pertama tadi. Oleh kerana itulah ia berkait di antara satu sama lain. Ada juga ulama menyatakan bahawa hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang berjihad, berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja ketika berlakunya peperangan, bertempur dengan musuh di medan perang, bahkan segala perkara yang berkait dengan peperangan itu diberikan pahala. Termasuklah bila dia berjalan, dia berbaring, dia berlari, dia berehat, dia sakit, dia berjalan di atas kenderaan, debu-debu yang ada pada kasutnya, pada pakaiannya, keletihannya, semuanya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah dalam hadis ini Nabi sebut, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang terhalang daripada menyertai peperangan kerana sakit. Di mana sahaja kita berjalan, Nabi sebut, di mana sahaja kita berjalan, ma salakna syi'ba wala wadiya, ke hulu atau ke lembah, illa wahum ma'na habasahum al-uzr, mereka tetap bersama kita. Di sini kelebihan orang-orang yang berjihad, yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Apa yang kita sebutkan tadi, antaranya ialah firman Allah, ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu 'an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Maksudnya, tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang
yang di sekeliling mereka dari orang-orang A'rab ketinggalan daripada turut berperang bersama-sama Rasulullah. Dan tidaklah patut mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah. Yang demikian kerana sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasai dahaga dan merasai penat lelah dan merasai lapar dalam perjuangan pada jalan Allah, dan tiap-tiap kali mereka menjijak di tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dan juga tiap-tiap kali mereka menderita sesuatu yang mencederakan diri dari pihak musuh, malaikat semuanya itu ditulis bagi mereka pahala amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dan tidak pula mereka membelanjakan sesuatu perbelanjaan yang kecil atau yang besar, dan tidak mereka melintas sesuatu lembah, malaikat ditulis pahala bagi mereka, supaya Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Jadi ayat ini lagi jelas Allah Ta'ala sebut bagaimana orang-orang yang berjihad, yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala beri pahala bukan sahaja ketika berlakunya pertemuan dengan musuh, bahkan segala apa yang dia buat, perjalanannya, penat lelahnya, dahaga laparnya, semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pahala yang berlimpah ruah. Seterusnya hadis yang ke-6. Wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjidi faji'tu fa akhadhtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma wa iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Yazid Ma'an bin Yazid al-Akhnas radhiyallahu anhum, mereka adalah para sahabat Nabi. Katanya, ayahku Yazid telah mengeluarkan beberapa dinar, iaitu mata wang emas, yang hendak disedekahkan, lalu diamanahkan kepada seorang lelaki di masjid untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka aku pergi dan minta wang dinar itu daripada orang yang lalu. Aku tunjukkan kepada ayahku daripada orang itu, lalu aku tunjukkan kepada ayahku. Maka beliau pun berkata, demi Allah, bukan kepada engkau yang hendak aku sedekahkan. Maka berlakulah pertelagahan antara kami. Akhirnya kami adukan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun bersabda, bagi engkau apa yang engkau niatkan, wahai Yazid, dan bagi engkau apa yang engkau ambil, wahai Ma'an. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan daripada 3 beranak. Cucu, anak dan datuk. Semua sahabat Nabi SAW. Menceritakan apa yang berlaku kepada mereka. Si anak, iaitu Yazid, si ayah, iaitu Yazid, telah mengeluarkan duit untuk disedekahkan kepada orang. Kemudian diamanahkan kepada seseorang untuk bawa duit ini. Bila orang ni sampai di masjid, anak Yazid iaitu Ma'an ambil duit itu daripada lelaki ini dan beri kepada ayahnya. Lalu si ayahnya iaitu Yazid marah kepada dia. Duit ini aku tak nak bagi kepada kamu. Aku nak bagi kepada orang lain. Lalu mereka pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW, ngadu hal apa yang berlaku ini. Nabi SAW bersabda, wahai Yazid,
apa yang kamu niat, kamu boleh pahala. Wahai Ma'an, apa yang kamu ambil, itu hak kamu. Maknanya Nabi tak suruh Ma'an mengembalikan duit itu kepada ayahnya Yazid. Hadis yang kita bacakan ini memberi beberapa pengajaran. Yang pertama, sedekah boleh diamanahkan kepada orang lain untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Sedekah, derma, sumbangan, kita boleh amanahkan kepada orang untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Contohnya, kita tak boleh pergi, terhalang. Kita pun amanah kepada seseorang. Orang yang kita amanah tu, kita kena yakinlah dia tu memang betul-betul amanah. Jangan pula orang yang tak amanah. Jadi kita boleh wakilkan, amanahkan kepada seseorang untuk disampaikan kepada orang-orang ataupun pihak-pihak yang kita nak beri. Boleh. Yang kedua, sesuatu yang diniatkan untuk sedekah itu akan mendapat pahala walau siapa sahaja yang menerimanya. Jadi bila kita sedekah, kita derma kepada seseorang ataupun kepada satu-satu pihak, Allah Ta'ala beri pahala. Niat saja boleh pahala dah. Bila kita beri, sudah tentulah pahalanya lagi lebih. Maknanya di sini, kita tidak boleh mempersoalkan duit kita ni siapa ke tak. Boleh ke tak kepada orang yang kita nak. Kalau boleh sampai tahap begitu, tak apalah. Tapi jika sekiranya ada halangan-halangan, bila kita beri dengan niat kita ikhlas, Allah Ta'ala beri pahala. Walaupun duit itu tidak sapa, ataupun boleh kepada orang yang tidak layak. Itu hak orang yang menguruslah, sama ada amanah ataupun tidak amanah. Tapi orang yang beri, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan niat dan dengan sedekah dan juga derma yang diberikan itu. Yang ketiga, seseorang anak boleh menerima sedekah daripada pemberian sedekah bapanya. Jadi kalau ayah beri sedekah, beri derma, beri duit kepada anak dia, walaupun anaknya itu boleh berusaha dengan sendiri, boleh tidak menjadi masalah berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu ia berfirman, terangkanlah kepada aku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar. Ayat yang kita bacakan ini adalah sambungan daripada ayat yang kita bacakan pada minggu lepas, yang menceritakan tentang kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam AS, dilantik untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Al-khilafah ialah iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia ini dengan agama. Tanggungjawab al-khilafah bukan sahaja ke atas Nabi Adam AS, bahkan ke atas zuriat Nabi Adam AS di sepanjang zaman. Dalam ayat yang kita bacakan pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut kurniaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam AS. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah mengajarkan kepada Nabi Adam AS akan segala nama benda-benda dan gunanya. Mengikut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, allamahu asma'a waladihi insanan insana
wad-dawaba faqila hadzal himar hadzal jamal hadzal faras. Ibn Abbas kata maksud Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam nama-nama semua benda ialah mengajar nama-nama apa yang ada di atas bumi ini. Manusia, ini namanya manusia. Binatang dan segala jenisnya. Binatang ini namanya himar. Binatang ini namanya unta. Binatang ini namanya kuda dan lain-lain lagi. Mengikut Al-Imam Ibn Katsir, annahu 'allamahu asma'al asya'i kulliha zawatiha wa sifatiha wa af'aliha. Maksud Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam AS nama-nama kesemuanya sekali ialah nama-nama benda-benda yang ada di atas muka bumi ini, manusia, binatang dan lain-lain lagi, termasuklah sifat-sifatnya dan perangai-perangainya. Maknanya sebagai contoh, binatang ini namanya unta. Sifatnya begini, perangainya begini. Allah Ta'ala kurniakan ilmu ini kepada Nabi Adam AS. Dan ini mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Adam AS. Dan ini menyangkal dakwaan orang-orang barat yang tidak percaya kepada agama, yang bawa macam-macam teori. Antaranya adalah teori Darwin, seorang pemikir barat, ahli falsafah, yang mendakwa bahawa manusia ini berasal daripada beruk. Manusia ini berasal daripada beruk, kemudian berlakulah beberapa peringkat sehinggalah manusia menjadi manusia sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Ini adalah satu teori yang sesat lagi menyesatkan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala yang menjadikan Nabi Adam daripada tanah dan melalui proses-prosesnya sehinggalah terjadinya Nabi Adam AS. Dan Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Bukan sahaja mengajar pada Nabi Adam, benda ni nama ini, benda ni nama ini binatang, ini batu, ini sungai dan seumpamanya, tetapi juga Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi Adam apakah manfaat yang boleh diambil daripada benda-benda yang ada di atas muka bumi ini. Apakah perangai-perangainya, sifat-sifatnya, semuanya diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hari ini lagi jelas untuk kita faham. Kalau kita tengok dalam rancangan rencana National Geographic ataupun Discovery, orang barat mereka kaji tentang binatang-binatang dan mereka sertakan sekali apakah perangai binatang ini, apakah manfaat yang boleh ambil daripadanya, apakah mudarat yang mesti dielakkan. Sedangkan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh orang barat pada hari ini terkemudian, tamadun Islam lebih awal. Ulama-ulama Islam telah karang buku-buku. Antaranya adalah satu kitab Hayatul Hayawanat, kehidupan haiwan-haiwan. Satu kamus yang menerangkan di dalamnya berkait dengan binatang-binatang, apakah manfaatnya, apakah mudaratnya. Sebab itulah kita umat Islam, jangan kita berbangga dengan tamadun-tamadun selain daripada Islam. Ya, kita boleh mengambil manfaat daripadanya. Kita umat Islam mestilah berbangga dengan tamadun Islam. Tamadun yang berasaskan kepada akidah, syariat dan akhlak. Tamadun yang telah membawa keadilan kepada manusia. Hari ini kita lihat sebahagian daripada umat Islam yang lemah iman mereka berkiblatkan kepada barat, sehingga mereka lupa tentang kehebatan tamadun Islam. Seolah-olah baratlah segala-galanya, sedangkan tamadun Islam lagi hebat. Sebagai contoh, kalau kita tengok di zaman pertengahan, orang barat mereka kata zaman itu zaman gelap bagi mereka, sedangkan zaman itu zaman cerah kepada manusia.
kerana kehebatan tamadun Islam. Di kurun pertengahan, wujudnya tamadun Islam di Sepanyol. Islam bertapak di Sepanyol lebih daripada 700 tahun. Membina tamadun yang begitu hebat. Melahirkan ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan daripada pelbagai ilmu pengetahuan. Bukan saja ilmu agama, contohnya Al-Imam Al-Qurtubi, ulama dalam ilmu tafsir. Termasuklah juga ahli-ahli sains yang mengkaji berkait dengan astronomi, berkait dengan binatang, berkait dengan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain lagi. Sehingga orang-orang barat mari ke Sepanyol untuk belajar dengan ulama-ulama Islam. Sebagai contoh, hari ini kalau kita tengok di negara-negara barat, di universiti-universiti yang hebat, contohnya Oxford, Harvard, Cambridge, bila habis belajar, nak ambil CJ, nak ambil anugerah, kena pakai jubah besar, kena pakai topi besar. Kita ingat ini semua daripada mereka. Padahal ini semua diambil daripada tamadun Islam di Sepanyol. Bila habis belajar, dapat CJ, dapat anugerah dan seumpamanya, maka bila nak ambil, kena pakai jubah, pakai serban besar. Cuma mereka ubah pakai topi cara mereka. Kita nak beritahu di sini, ini asal daripada tamadun Islam. Sebab itulah kita umat Islam kena berbangga dengan tamadun Islam. Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam AS semua benda. Al-Imam Ibn Kathir menyatakan di dalam tafsirnya, ini dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Antaranya ialah satu hadis. Nabi SAW telah bersabda, yajtami'ul mu'minuna yawmal qiyamah fayaquluna law istashfa'na ila rabbina fayatuna adama fayaquluna anta abun nas khalaqaka Allahu biyadihi wa asjada laka malaikatah wa 'allamaka asma'a kulli syai' fashfa' lana ila rabbik hatta yurihana min makanina hadha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, orang-orang beriman berkumpul, yakni di padang mahsyar di hari akhirat kelak. Lalu mereka berkata sesama mereka, kita kena minta syafaat daripada Tuhan kita, daripada Allah. Lalu mereka pergi berjumpa dengan Nabi Adam. Mereka kata, wahai Adam, engkau adalah ayah kepada manusia, moyang kami. Allah Ta'ala menciptakan kamu dengan kuasanya. Dan juga Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya sujud kepada kamu. وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ, dan Allah mengajar kepada kamu nama semua benda. Maka berilah syafaat kepada kami supaya kami dapat rehat daripada keadaan yang sangat dahsyat ini. Syahid daripada hadis ini, وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ. Mereka kata kepada Nabi Adam, Allah Ta'ala mengajar kepada kamu nama semua benda. Maknanya, Allah Ta'ala beri ilmu kepada Nabi Adam dengan nama-nama semua benda, supaya Nabi Adam boleh melaksanakan tanggungjawab menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada malaikat. Faqala, lalu Allah Ta'ala berfirman, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Terangkanlah kepada aku nama-nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Kemudian Allah Ta'ala tunjuk pada malaikat, bentangkan kepada malaikat. Ini dia nama-nama benda yang aku ajar kepada Adam. Sekarang ni beritahu kepada aku, apakah nama benda-benda ini? Jika sekiranya kamu orang-orang yang benar, maknanya jika sekiranya kamu orang-orang yang benar dengan dakwaan kamu yang kamu sebut sebelum daripada itu, bahawa Nabi Adam dan zuriatnya ini akan melakukan kerosakan di atas muka bumi, melakukan pertumpahan darah. Lalu malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat itu menjawab,
Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Malaikat menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata, ya Allah, kami sucikan kamu. Kami tidak ada ilmu pengetahuan tentang perkara-perkara ini. Malaikat ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau jualah yang amat mengetahui, yakni semua benda. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mengetahui. Al-Hakim, yang amat bijaksana, yakni bijaksana dengan ciptaanmu, termasuklah dengan ciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi Adam semua benda sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bila Nabi Adam alaihissalam beritahu kepada mereka nama-nama tersebut, Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku telah beritahu kepada kamu semua, sesungguhnya aku mengetahui perkara-perkara gaib yang ada di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Di sini ulama-ulama menyebut maksud Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah mengetahui apa yang kamu zahirkan, iaitu apa yang kamu tahu, apa yang kamu beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala berkait dengan kamu menyatakan bahawa Nabi Adam dan zuriatnya ini akan buat kerosakan di atas muka bumi. Dan apa yang kamu sembunyikan di dalam diri kamu, iaitu yang kamu persoalkan bahawa sesungguhnya kami malaikat ni lebih tahu dan lebih mulia daripada Nabi Adam. Maknanya Allah Ta'ala tahu belaka. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu zahirkan, apa yang kamu beritahu, apa yang kamu dedahkan, dan apa yang kamu sembunyikan di dalam diri kamu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, yakni berilah hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat malaikat iblis yang enggan dan takabur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Seterusnya berlakulah peristiwa pertama pertembungan di antara Nabi Adam alaihissalam dan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan bahawa iblis adalah makhluk daripada jin. Ini diterangkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyatakan bahawa iblis daripada jin yang ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikut ulama, antaranya ialah Ibn Abbas menyatakan bahawa iblis namanya ialah Azazil, dan dia menghuni di atas muka bumi dan buat kerosakan. Lalu Allah Ta'ala menghantar malaikat, dan malaikat memerangi iblis dan bala tenteranya, dan malaikat menangkap iblis. Lalu dibawa hidup bersama-sama dengan malaikat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama menyatakan bahawa iblis adalah
nama bukan daripada bahasa Arab. Ada juga ulama kata berasal daripada bahasa Arab. Cuma yang penting pengajaran yang kita nak ambil. Antara pengajarannya ialah perbezaan di antara iblis dan syaitan. Ada ulama kata iblis dan syaitan sama. Syaitan ialah sifat kepada iblis. Syaitana maksudnya ba'uda, jauh, yakni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menyatakan bahawa kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis Nabi disebut perkataan asy-syaitan dengan alif lam mufrad, maka ia memberi maksud iblis. Jika sekiranya disebut dengan jamak syayatin, syaitan-syaitan, maka ia memberi maksud bala tentera iblis, termasuk daripada kalangan jin dan juga manusia itu sendiri. Bila Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam, ada ulama kata Allah Ta'ala perintah kepada malaikat supaya sujud hormat kepada Nabi Adam, termasuk malaikat, termasuklah juga iblis, sejurus selepas Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Maknanya sebelum daripada Allah Ta'ala beri ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Itu khilaflah di kalangan ulama yang mana yang dahulu, wallahu alam. Tetapi apa yang penting ialah perintah Allah kepada malaikat dan juga kepada iblis supaya sujud. Sujud di sinilah sujud hormat. Sujud dengan memberi maksud patuh dan taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ulama-ulama tafsir menyatakan bahawa kenapa Allah Taala menggolongkan dalam ayat ini iblis dan malaikat sekali. Sedangkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, iblis bukan daripada kalangan malaikat. Ulama menyatakan bahawa ya, memang iblis bukan daripada kalangan malaikat. Tetapi bila iblis duduk bersama-sama dengan malaikat dan dia juga beribadah bersama-sama dengan malaikat, maka Allah Ta'ala masukkan sekali perintah itu beserta dengan para malaikat. Jadi bila Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, wahai malaikat, sujud kepada Nabi Adam, termasuklah juga kamu iblis, sujud kepada Nabi Adam. Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Aba wastakbar. Iblis enggan dan takabur. Iblis kata, aku lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Aku lebih mulia daripada Adam. Lalu Allah Ta'ala murka kepada iblis dan Allah Ta'ala menghala keluar iblis daripada syurga. Di sini memberi pengajaran kepada kita, dosa pertama yang dilakukan ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah takabur, sombong, angkuh. Justru kita mestilah menghindarkan diri kita daripada dosa takabur, angkuh dan sombong ini. Para ulama menyatakan bahawa takabur, angkuh dan sombong mempunyai martabat-martabatnya. Yang pertamanya, angkuh dan sombong terhadap Allah, termasuklah terhadap hukum hakam Allah. Menganggap mereka lebih bijak, lebih pandai daripada Allah. Menganggap mereka lebih segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya ialah takabur, sombong ke atas hamba-hamba Allah yang beriman, khususnya para anbiya dan rusul alaihimussalatu wassalam, dengan menganggap mereka lebih bijak, lebih pandai daripada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Dan juga orang-orang yang mengikut nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, bila diberi nasihat, diberi teguran, mereka kata kami lebih bijak, kami lebih pandai, kami tahu segala-galanya
Ini takabur, sombong yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Taala menceritakan bukan saja iblis yang takabur dan sombong, bahkan juga manusia yang ikut perangai iblis, yang sombong dan angkuh terhadap Allah, terhadap hukum hakam Allah, terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam surah Al-Baqarah yang akan kita lihat nanti, kaum pertama yang takabur dan sombong terhadap Allah ialah kaum Yahudi. Mereka sombong dan angkuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mitok macam-macam. Mereka anggap mereka cerdik, mereka pandai, mereka lebih daripada kaum-kaum yang lain. Mereka sombong dan angkuh terhadap hukum hakam Allah. Bila Allah Ta'ala suruh begini, mereka buat benda lain. Mereka sombong dan angkuh terhadap nabi-nabi Allah. Ada nabi-nabi yang mereka bunuh, ada nabi-nabi yang mereka seksa. Dan juga di dalam Al-Quran yang akan kita lihat nanti, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kaum zaman dulu yang dibinasakan oleh Allah kerana mereka sombong dan angkuh terhadap Allah, terhadap hukum hakam Allah, dan terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah kepada mereka. Fir'aun dibinasakan oleh Allah bila takabur dan sombong terhadap Allah, menganggap dia adalah Tuhan. Fir'aun kata, aku Tuhan. Sehingga Fir'aun bina bangunan yang tinggi, naik atas, supaya aku boleh tengok bagaimana balas mana Tuhan Musa ini. Fir'aun angkuh dan sombong terhadap Nabi Musa. Bila Nabi Musa tegur dan nasihat molek, Fir'aun kata, siapa dia mu, wahai Musa? Mu dulu duduk dalam istana aku. Aku beri pakaian kepadamu. Aku beri makan, minum kepadamu. Tiba-tiba hari ini mu mari nak tegur aku. Sombong dan angkuh terhadap Nabi yang Allah Ta'ala utus untuk beri nasihat kepadanya. Begitulah juga dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan kisah kaum-kaum yang lain. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka ini semua sombong dan angkuh terhadap Allah, terhadap hukum hakam Allah, dan terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul yang dibangkitkan oleh Allah kepada mereka. Kaum Ad diutuskan Allah dengan Nabi Hud. Nabi Hud dakwah kepada mereka, tegur mereka, nasihat mereka dengan cara baik. Nabi Hud kata, kembalilah ke jalan yang benar. Benda yang kamu buat ni salah. Benda yang kamu buat ni tak betul. Berbangga-bangga dengan pembangunan, membazir, sedangkan di sana banyak lagi orang-orang yang memerlukannya. Mereka kata, wahai Hud, siapa dia mu? Mu ni orang lemah. Mu nak tegur kami. Allah Ta'ala binasakan mereka. Begitu juga Allah Ta'ala membinasakan kaum Samud bila mereka takabur dan sombong terhadap Nabi Saleh. Allah Ta'ala utuh Nabi Saleh untuk nasihat kaum Samud supaya kembali kepada agama Allah yang sebenar. Mereka sombong, mereka angkuh. Mereka kata, wahai Saleh, kalau mu ni Nabi yang benar, sila tunjuk. Apakah dia buktinya? Kami nak tengok supaya keluar daripada bukit yang keras ini, daripada batu ini, seekor unta yang kami boleh ambil manfaat daripadanya. Nabi Saleh beri amaran, boleh aku doa, kalau kamu tengok betul-betul berlaku di hadapan mata kamu, kamu tak percaya, kamu lawan juga, maka tunggulah balasan daripada Allah. Nabi Saleh berdoa, tiba-tiba merekah bukit, keluar binatang unta yang sangat besar, yang tidak pernah dilihat oleh manusia ketika itu dan selepas daripada itu. Terkejut mereka. Tapi mereka takabur dan sombong. Mereka sembelih, bunuh unta tersebut. Allah Ta'ala binasakan mereka. Begitu juga kaum Nabi Lut AS. Bila Nabi Lut nasihat dan tegur mereka supaya jangan buat perangai wuduh ini. Perangai yang mana manusia dulu tak pernah buat, tiba-tiba kamu buat sehingga binatangmu tak buat. Lalu mereka engkar akan nasihat Nabi Lut AS. Mereka kata, wahai Lut, kalau mu Nabi yang benar, sila bawa azab, kami nak tengok
balas mana azab ini? Takabur kepada Allah dan Nabi Allah. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Malaikat turun, malaikat hempapkan daripada atas ke bawah, sehingga tandanya sampai hari ini kita dapat lihat bagaimana Laut Merah di situlah tempat, bagaimana Laut Mati di situlah tempat kaum Nabi Lut alaihissalam yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua pengajaran kepada manusia di sepanjang zaman, termasuklah di zaman kita pada hari ini. Supaya kita tidak takabur, tidak sombong terhadap Allah, hukum hakam Allah, nabi-nabi Allah. Kita kena ikut. Kita kena tunggu apa yang diperintah oleh Allah. Jangan kita kata aku ni lebih bijak, lebih pandai. Kerana hari ini manusia menganggap mereka lebih bijak, lebih pandai. Mereka yang tidak beriman, yang percaya dengan sains dan teknologi, mereka kata semua benda ni mesti dibuktikan. Tuhan kami tak nampak, malaikat kami tak nampak, syurga neraka kami tak nampak. Kami reka macam-macam alat teknologi canggih, kami bertemu dan buat macam-macam penemuan. Maka kami orang yang bijak, orang yang pandai. Tiba-tiba hari ini Allah Ta'ala atau kuman yang halus, COVID-19, habis dunia huru-hara, tak boleh untuk tangani. Ini satu ujian daripada Allah, supaya manusia sedar apa yang berlaku ini menunjukkan bahawa mereka sangat kecil di sisi Allah, menunjukkan bahawa ilmu mereka sangat sedikit di sisi Allah. Bagi orang beriman, menambahkan iman mereka. Bagi orang kafir, kalau Allah Ta'ala nak beri hidayah, mereka kembali ke jalan yang sebenar. Maka di sinilah memberi pengajaran kepada kita bagaimana pertemuan pertama yang berlaku di antara Nabi Adam alaihissalam dan Iblis. Pertemuan yang akan membawa kepada pertemuan-pertemuan yang lain, sehinggalah dunia ini ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang menjadikan sunnatullah, pertemuan di antara hak dan batil. Mereka yang memperjuangkan kebenaran, yang mengikut ajaran Nabi Adam alaihissalam, akan ada di sepanjang zaman. Dan mereka yang mengikut kebatilan, bersama-sama dengan Iblis dan bala tenteranya, akan ada di sepanjang zaman. Di sinilah mukjizat Al-Quran yang menceritakan hakikat ini daripada awal sehinggalah ke akhir. Pertemuan di antara hak dan batil akan berlaku di sepanjang zaman. Dan akhirnya Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada kebenaran. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan pasti kami akan berikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita akan sambung ayat-ayat berikut dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab.